Tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab kita semua nak sampaikan kepada rakyat di sana, nak bagi tahu bahawa kalau bercakap mengenai kestabilan, yang bawa kestabilan ialah Perikatan Nasional. Tapi kita kena hati-hati, sebab UMNO ni dia pandai. UMNO ni kalau perasan strategi dia, kita tengok manusia yang paling tak tahu malu kat muka bumi ni Najib. Dalam dia ajar orang, macam mana dia boleh ajar orang supaya tak tahu, tak ada rasa malu dalam diri. Saya tak boleh faham macam mana ada orang boleh sokong agenda malu apa. Macam mana boleh orang sokong agenda ni? Tapi inilah dia UMNO. Strategi dia pandai. Dia tahu bahawa kelemahan utama dia siapa. Kelemahan utama dia Rosmah. Tiba-tiba Rosmah hilang daripada muka bumi. Ada timbul gambar Rosmah sekarang? Tak ada. Dipadam terus. Dan dia juga pandai. Ni, kes mahkamah dia timbul. Rosmah ada, Najib ada, Zahid pun ada. Tapi bila kita semua duk pening, sibuk dengan pilihan raya negeri, Melaka, lepas tu Johor pula, perbahasan, perdebatan, perbincangan mengenai kes-kes mereka tenggelam. Orang tak cakap mengenai kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Sedangkan banyak benda tu yang tengah diceritakan. Bukan saja pasal 1MDB, bukan saja mengenai SRC ni, heboh pula mengenai genting Hong Kong. Yang ni kena pakar-pakar, macam Pak Wan boleh cerita. Tapi cerita-cerita begini dia jadi tenggelam. Saya tak rasa dia tenggelam secara automatik begitu saja, tapi dirancang oleh pihak-pihak dalam UMNO dan Barisan Nasional, sebab dia ada mesej lain yang nak bawa. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, kena pastikan juga bahawa dalam kita nak menghadapi pilihan raya negeri Johor ini, kita jangan sekali-kali bawa mesej-mesej perpecahan, mesej-mesej yang boleh menyebabkan berlaku pertelagahan sesama kita. Momentum yang ada, hubungan baik yang ada sesama kita ini perlu dikekalkan, dibina dan diperkukuhkan lagi. Macam saya sebut tadi, kalau UMNO dia pandai susun mesej dia, kita pun kena pandai susun mesej kita. Kita tunjukkan kesatuan kita sebab kita memang betul-betul bersatu. Kita tunjukkan kesatuan kita sebab kita memang betul-betul tak ada perselisihan yang serius dalam parti kita, dalam gabungan kita. Bukan saja tak ada perselisihan serius, tak ada perselisihan pun. Saya tengok proses rundingan kerusi, aman, tentram, tak ada masalah apa-apa. Saya tengok proses pembahagian calon, aman, tentram, tak ada apa-apa. UMNO duk berdebat dah, nak calon yang tu, nak calon yang ni. Pakatan Harapan duk berdebat dah, sampai ada yang keluar parti sebab tak dapat jadi calon. Kita tunjukkan kepada rakyat negeri Johor, kita bergerak sebagai satu pasukan. Kita bergerak sebagai satu pasukan yang utuh, yang betul-betul nak membawa mesej kestabilan kepada semua. Dan kita pastikan bahawa jentera kita boleh sampaikan maklumat, sampaikan bahan-bahan kempen kita, baik yang disediakan di peringkat bahagian sendiri ataupun yang dibekalkan daripada pusat. Sampaikan bahan-bahan tersebut kepada rakyat seluas-luasnya. Dan saya yakin, kalau kita pergi keluar sana dan kita tawarkan kepada rakyat, kita nyatakan bahawa parti kita ini, pemimpin-pemimpin kita adalah dari kalangan mereka yang tidak boleh dipersoalkan langsung integriti, credibility, sifat amanah dan jujur mereka. Kita nyatakan bahawa pemimpin-pemimpin kita bukan daripada jenis yang ada kes-kes mahkamah. Kita nyatakan kepada rakyat bahawa agenda kita kekal sebagai agenda prihatin rakyat dan membawa sebuah negara yang berkebajikan. Kalau kita betul-betul ada unified message,
yang kita sebut kepada rakyat di luar sana, saya yakin kita ada peluang yang cerah. Pada 13 hari bulan, pagi-pagi lagi, yang akan angkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor adalah orang daripada parti kita. Tapi benda ni tak mudah. Ini kita kena akui daripada sekarang. Kita boleh cakap dengan semangat, kita boleh adakan ceramah, kita boleh pergi rumah ke rumah, kita boleh buat macam-macam kerja. Realitinya kerja ini tidak mudah. Sebab di peringkat UMNO dan Barisan Nasional, timing ni adalah timing yang bagi faedah kepada dia. Kadang-kadang kita kena tanya juga, sebab apa dia tergesa-gesa sangat nak bubarkan. Saya tengok banyak faktor yang bagi faedah kepada dia. Pertama ialah ni, COVID ni. Kita bila buat majlis, kena pakai mask, duduk jarak-jarak, tak boleh dewan tertutup sebab kapasiti kecil, kena tempat yang lebih besar. Sukar untuk kita menjalankan kempen secara besar-besaran. Kempen macam GE14, PRU14 dulu, susah nak buat. Kebimbangan mengenai COVID adalah kebimbangan yang wajar. Dan kita pun kena pastikan jangan ada kluster Perikatan Nasional pula nanti. Kena pastikan kita ikut segala SOP. Bukan sebab takut kena saman, tapi sebab nak jaga kesihatan kita dan jiran-jiran dan saudara mara dan kawan-kawan kita. Dalam keadaan orang takut dengan COVID itu, UMNO ni berterusan bawa isu-isu yang menyebabkan orang letih dengan politik semasa. Dia sama dia bergaduh, dia dengan orang lain pun dia cari gaduh. Akibatnya orang kat luar sana kata bahawa orang politik ni semua tak boleh harap. Anak-anak muda terutamanya, walaupun ada undi 18 dan automatic registration, saya amat bimbang sekiranya mereka kata, alah buat apa nak keluar mengundi, sama je korang ni. Bila dianggap bahawa orang politik semua sama, yang dapat faedahnya siapa? UMNO. Ditambah pula tadi disebut mengenai SPM. Ini saya baru perasan bila KB Ketua Bahagian sebut tadi. SPM, saya rasa kalau tengok Johor ni, peratusan pengundi rakyat Johor, bangsa Johor yang duduk di luar daripada Johor ramai. Kalau anak-anak dia tengah menghadapi peperiksaan kat luar sana, dia duduk di Perak, dia duduk di KL, tak payah pergi jauh lah, mengundi di Iskandar Puteri tempat mengundinya, tapi dia duduk di Mersing, dia duduk di Tanjung Piai pun okey lah. Katalah kalau anaknya SPM pada masa tu, agak-agak dia nak keluar ke untuk pergi mengundi? Dia fikir banyak kali juga. Sebab susah bagi dia. Orang daripada Melaka nak balik mengundi, tinggal anak pinak kat rumah sebab nak mengundi dia seorang-seorang, mungkin tak balik. Akibatnya kalau peratusan keluar mengundi rendah, advantage-nya ialah UMNO. Dia ada kumpulan yang memang duduk dalam kawasan dan mengundi dia. Itu yang berlaku di Melaka bila pengundi luar tak balik. Timing ini disusun untuk faedah dia. Sebab itulah bagi saya, cabaran bagi kita ni, kita kena terima hakikat, tidak mudah. Ditambah lagi pula undi untuk parti-parti yang bukan UMNO berpecah. Dan berpecah banyak. Dalam keadaan apabila undi yang tidak menyokong UMNO berpecah banyak, sekali lagi advantage-nya ialah kepada dia. So, ini cabaran kita. Di kalangan kita ada dua kelompok besar yang tak menyokong UMNO tu. Kita dalam Perikatan Nasional, dan ada pula satu kelompok lagi, Pakatan Harapan. Ada juga parti-parti yang lebih kecil, dengan putranya, dengan pejuangnya, Parti Bangsa Malaysianya. Muda sekarang dah duduk dengan Pakatan Harapan. Bila undi ini berpecah, maka cabarannya adalah bagi kita, bagi tuan-tuan dan perempuan terutamanya yang duduk di sini. Jadi jangan kita pandang mudah tugas ini. Tugas ni amat berat. Alhamdulillah kita ada masa sikit lagi.
Ada 3-4 minggu lagi. Dan masa ini kena digunakan dengan sebaiknya. Jangan tunggu arahan daripada atas. Rancang pergerakan di sini. Pastikan pergerakan kita disusun dan digerakkan dengan sebaik mungkin, secepat mungkin. Kalau tunggu arahan daripada atas, kita akan jadi orang yang ikut daripada belakang. Ini amanah yang berat. Saya doakan supaya segala usaha kita akan dapat rahmat daripada Allah Ta'ala dan diberkati. Saya doakan supaya segala usaha kita akan mencapai kejayaan. Dan kita semua sama-sama berdoa insya-Allah supaya apabila sampai tarikh mengundi nanti, pertama sekali peratusan yang keluar mengundi itu tinggi dan undinya adalah kepada kita. Kita doakan juga supaya apabila diumumkan keputusan Pilihan Raya Negeri Johor nanti, keputusan itu berpihak kepada kita insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Perikatan! 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 Dengan penuh rendah hati saya merasmikan pelancaran Jentera Perikatan Nasional di peringkat Iskandar Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.